Alhamdulillah masih lagi bersama dengan kami dalam Assalamualaikum pagi ini. Aslambiz kembali dengan slot Meme Gold. Kalau sebelum ini kita bercerita rasa tentang anda tuan-tuan dan puan-puan yang ada modal lebih, duit lebih, nak melabur, nak simpan dengan simpanan emas. Kali ini simpanan sebagai peniaga. Bagaimanakah cara yang paling terbaik sekali? Jom kita bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Meme Gold, tentunya Encik Muhammad Afiq Ahmad, dan juga peniaga dan juga partner Circle Meme Gold, tentunya Encik Borhan Muhammad Yatim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Selamat pagi semuanya. Baik, selamat pagi. Alhamdulillah, syukur. Baiklah. Encik Afiq, boleh tak terangkan lebih lanjut tentang inisiatif Meme Gold untuk membantu semua peniaga dalam menyimpan emas? Dan tentunya sebelum tu kita nak tahu juga harga terkini emas. Apa cerita? Okey, harga emas sekarang ni berada di paras kita boleh katakan tertinggi untuk tahun ni lah. Masya Allah, hebat. Tertinggi. Dia dah awal tahun ni dia seronok sikit, dia naik tinggi. Macam expectation saya pada last sesi hari tu, last sesi kita pada bulan 12 sebelum Christmas hari tu, expectation saya masa Christmas harga selalu turun. Cycle emas ni selalunya lepas masa Christmas ni harga turun. Tapi dia melawan arus sikit tahun ni, dia memang dah naik sampai ke hari ni lah. Jadi harga hari ni berada di hampir paras tertinggi, tetapi masih lagi lebih rendah daripada harga tertinggi sebelum ni. Sekarang harga lebih kurang pada 284 1 gram, yang mana harga tertinggi pernah kita capai 283 1 gram. Paling tinggi kita hari itu 304 per gram. Itulah dia. Siapa beli sekarang ni jangan risau harga naik ni, tak beli. Tak, kita beli ni sebenarnya kita alihkan simpanan kita kepada bentuk yang lebih baik, iaitu emas. Tak perlu risau. Tak perlu risau. Jangan risau sangat harga emas naik turun, tak perlu risau. Kalau ada duit lebih nak tukar kepada aset, simpan dalam bentuk emas. InsyaAllah. Baik. Berbalik pada inisiatif Meme. So Meme kita alhamdulillah 2023 ni dah hampir genap setahun kita beroperasi dalam industri emas. Syarikat kita dah 2 tahun lebih, tapi brand Meme tu sendiri baru dalam lebih kurang setahun lah. Dan alhamdulillah salah satu inisiatif ataupun pendekatan yang kita ambil adalah memang nak mewujudkan peniaga-peniaga yang menyimpan emas. Macam Encik Borhan dah bersama dengan kita sejak awal penubuhan sebenarnya. Antara yang terawal, antara yang terawal yang join simpan emas bersama dengan Meme. Jadi kita nampak, sebab kita dah pernah buat roadshow sebelum ni, kita ke Ipoh, Cik Borhan daripada Ipoh. Kita ke Ipoh, ke tempat beliau untuk buat seminar dan sebagainya. Saya sendiri nampak sharing beliau, kita nampak ada improvement dari segi simpanan. Jadi sebab apa? Sebab kita nampak, saya sendiri orang berniaga, kawan-kawan saya pun ramai yang berniaga. Antara masalah orang berniaga ni adalah dia memang tak ada spesifik simpanan. Contoh macam orang bekerja, at least dia ada WSP, SOSO dan sebagainya untuk perlindungan. Jadi orang berniaga ni kebanyakannya tak ada. Jadi kita nampak bila tak ada ni, selalunya berbelanja tu dia tak asingkan untuk simpanan. Dia ada duit lebih, dia ada duit untung, tapi dia tak ada spesifik untuk asingkan kepada simpanan. Itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Jadi saya nampak bila berlaku benda macam ni, kita pun saya pun belajar. Cikgu saya dia cakap apa, memang kita ni manusia secara naluri ni simpan duit ni susah. Ni cikgu saya bagi tahu lah, cikgu saya lagi pandai, saya tak pandai sangat. Jadi dia kata memang manusia secara nalurinya ada duit susah nak simpan. Terutamanya peniaga-peniaga yang membuat jualan secara tunai hari-hari. Duit memang ada. Hari ni beli barang, dah jual barang, dapat duit ni dekat tangan. Bahaya ni, bahaya duit dekat tangan ni. Jadi kita ajak, kita buat inisiatif bagi pendidikan kepada para peniaga, faham dulu apa itu emas, untung emas ni macam mana, kenapa kena beli emas dan sebagainya. Bila dah faham, barulah kita ajak tukar duit simpanan kepada emas. InsyaAllah. Ini satu orang kata wake up call jugalah untuk para peniaga yang mendengar pagi ini, terutamanya yang pegang cash tu, duit tunai tu, jangan seronok sangat. Memang berhati-hati dan beringat sebenarnya. Baiklah, kita nak bersama dengan Encik Borhan. Encik Borhan, sebelum kita pergi dengan lebih jauh tentang pengalamannya bersama dengan Meme Gold, apa kata kenalkan diri dalam bidang perniagaan apakah, dah berapa lama dengan Meme Gold dan sebagainya, silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dulu saya mengucapkan ribuan terima kasih pada Encik Hafiz kita menjemput saya dalam program ni, dan juga TV Hijrah. Terima kasih banyak. Okey, untuk saya berniaga sebenarnya daripada tepi jalan saja. Masya-Allah. Dah hampir yang tepi jalan saya ingat dalam 7-8 tahun. Itu yang hebat tu. Pada mulanya
besar malam kan. Kalau totally semua dekat 15 tahun lah saya berniaga. Tapi betul apa yang dikatakan Cik Hafiz. Dalam 15 tahun ni kita tak ada menyimpan. Maksudnya duit cash di tangan, simpan dalam akaun. Bila satu benda kita nak, kita akan keluar. Jadi benda tu tak ada kukuh. So daripada situ mulanya saya berniaga ni, ialah saya sebenarnya tak berminat sebenarnya dalam barang-barang ni. Pasal kita dengar je bila min je ataupun gold ni, dia menggunakan satu aset yang besar nak beli. Kan? Kita tak mampu. Macam kita peniaga perjalanan bukannya besar kita punya pendapatan dengan costing semua kan. Tapi alhamdulillah sejak ditubuhkan tahun lepas, dah cari saya pada saya peniaga, dia tanya saya berapa ada simpanan. Cakap saya tak ada apa simpanan kan. Simpanan tu ada tapi tak banyak lah. Okey. Satu hari tu banyak tapi tiba-tiba dia akan turun. Dia akan naik, turun naik. Pasal saya peniaga Mikari di Ipoh. Kalau siapa kat Ipoh dia kenal saya, gerai anak abah. Wow. Dan saya pun ramai peminat. Ada juga artis-artis kita yang datang. Produk bikers. Alhamdulillah lah sambutan tu. Jadi bila saya sembang pasal emas ni, ada cakap lain pun ada jemput. Tapi kita tak nampak, tak nyata. Saya selidik dulu siasat siapa min. Itu dulu. Jadi bila saya tengok dia ada faktor benda-benda yang kita rasa boleh terima. Ya. Dengan faktor syariat Islamnya kan. Alhamdulillah. Jadi bila jumpa dia orang bantu saya dulu. Dia orang bantu saya. Brainwash Oh yes. Berapa banyak simpan tak ada. Macam mana kau berniaga tak ada simpan duit? Jadi bila min ni dia buat satu-satu benda yang macam simple. RM50 sebulan. Takkan tak mampu kita nak bayar RM50 sebulan. Masya-Allah. Sekarang orang dah keluar satu projek itu pula, kita boleh potongan bulan setiap bulan, automatik daripada simpanan kita. Jadi saya berniaga ni family. Anak saya masak semualah. Isteri saya. Jadi kita setiap bulan ni kita akan potong. Beli. Jadi bila kumpul saya terkejut. Inilah dia yang saya dapat. Subhanallah. Inilah dia yang ada depan kita ni, Ya, buktinya. Buktinya. Subhanallah. Jadi pengalaman sepanjang menyimpan emas bersama dengan Mim Gold bagaimana setakat ini? Rasa tengok depan mata ni, Yes. apa perasaan tu? Dia sebenarnya kita kalau ada duit kita tak nampak. Pasal dia dalam akaun. Kita tengok, oi ada banyak ni. Tapi dengan kita buka balik, banyak lagi ni. Simpan lagi. Jadi semangat kita ada situ. Jadi kata orang yang ada depan ni setakat saya nak beli kereta cash boleh dah. Macam tu. Nilai dia. Kalau saya simpan dalam akaun saya tak nampak. Betul. Betul tak? Bila dah duit kan pergi sell lot. Sekarang ni susah pergi mana pasal lain seret habis. Dah tinggal balance. Lagi satu min ni ialah gobah ni dia harga satu dunia. Macam wang nilai wang. Kalau kita koyak macam dia orang cerita dah, saya selalu pergi seminar kan. Ya. Kita ada duit RM10. Kata lepas tu RM5. Kita koyak duit tu. Laku tak? Tak. Tiada nilai. Emas ni kalau kita boleh potong empat dia sikit mesti laku. Betul tak? Walaupun serpihan ni, Walaupun serpihan. tetap berharga. Maknanya kita emas tu pergi mana-mana, satu dunia, harga sama. Tapi RM1 tak. Kita pergi ke Indo kan lain harga kita. Kan? Jadi mata wang ni dia tak sama harga. Ya. Tapi emas dengan gobah min ni, 999, semua satu dunia sama harga. Masya-Allah. Alhamdulillah. Itulah dia nikmat emas yang Allah berikan kepada Betul. kita. Memang sampai bila-bila begitu perasaannya. Baiklah. Encik Afiq, ikut pengalaman Encik Borhan menyimpan emas bersama Mim Gold ni, berapa banyak sebenarnya yang sesuai untuk kita simpan emas dan kenapa? Okey. Untuk jumlah simpanan emas ni dia berbeza ikut individu lah. Dia tak ada spesifik berapa banyak kita nak kena simpan, apa yang wajib simpan dan sebagainya. Tapi saya tertarik dengan perkongsian Cik Borhan masa dekat Ipoh hari tu. Kita buat satu seminar, kita ada buat road tour ke seminar. Cik Borhan jemput rakan-rakan bikers sebab dia banyak rakan-rakan bikers datang. Jadi Cik Borhan waktu tu dia jadi pengacara majlis, MC. Hebat ni. Dia berkongsi, memang dia bawa semua emas-emas ni. Dia kata dia kata dalam masa waktu tu kalau tak silap baru 6 bulan lebih kot. Yes, baru 6 bulan lebih simpan. Sebab dia amalkan ada duit lebih simpan. Kan berniaga. Jadi kita dah tahu dah bila dah dapat duit sale hari-hari tu, kita dah beli balik barang nak berniaga esok, ada lebihan. Jadi ada lebihan tu simpan, ada lebihan tu simpan, ada lebihan simpan. Malam semalam pun saya duduk dengan family Cik Borhan, dia kata anak yang sekolah tingkatan 4 ya. Yang kerja bantu di sekolah pun dah mula menyimpan. Alhamdulillah. Jadi ada potong siap-siap upah dia tu untuk simpanan. Jadi benda yang bagus, dan dia kata dia pun dengan emas ni yang bagus satu lagi. Saya ingat yang seronok Cik Borhan cakap waktu dia jadi pengacara tu, saya tak sedar tiba-tiba 30,000 dah ada. Masya-Allah. Cuba dengan emas ni dia macam tu. Sebab apa tadi saya kata
naluri manusia dengan duit susah nak menyimpan sebab belanja. Tapi naluri kita dengan emas ni, terutama peniaga ni, bila dah ada ada emas, ada duit lebih lagi, tambah lagi emas. Ada duit lebih lagi, tambah lagi emas. Jadi tak ada spesifik, tapi yang saya selalu cadangkan kepada semua orang, at least setiap orang ni yang terbaiklah kita kata 100 gram setiap seorang, ataupun kita tengah jalankan kempen sekarang ni 1 kilo satu keluarga. Masya-Allah. 1 kilo satu keluarga ni, 1 kilo satu keluarga ni memang orang kata apa, satu amount yang cantik. Ataupun kalau dari segi kewangan, ada juga nasihat kewangan, kita baca buku-buku pakar-pakar kewangan dan sebagainya, sarankan kita ada lebih kurang antara 15 ke 30% seluruh kita punya nilai harta kita simpan dalam bentuk emas. Masya-Allah. Sebab kalau rumah, kita ada rumah, kita dah simpan dalam aset kan, aset rumah. Betul. Kalau kita terdesak nak guna duit, rumah nak jual berapa lama? Adakah nak jual esok ada orang beli? Aduh, belum tentu. Belum tentu. Dah ada orang beli, adakah esoknya dapat duit? Aduh. Emas dia tak macam tu. Emas ni, kita ada emas, kita ada duit. Duit kita habis ni. Kita beli emas, kita simpan emas, duit kita habis, tapi kita masih ada duit. Ada emas nak guna duit, sama ada kita pergi pajak di Arahnu sekejap, ataupun kita terus jual emas tu. Itu yang mahal emas tu. Ya, itu yang best. Fungsi untuk peniaga tu memang sangat baiklah. Saya pasti ramai juga peniaga yang sedang menonton pagi ini dah mula rasa teruja mendengar pengalaman daripada Encik Borhan dan sebagainya. Seperti biasa, kita nak wawarkan bagaimana cara untuk mereka yang berminat mengetahui lebih lanjut tentang program reseller ataupun bersama dengan Mim Gold ni. Okey. Macam Encik Borhan kita merupakan partner circle. Partner circle ni adalah salah satu reseller di program reseller atau program agent di Mim Gold lah. Yang mana beliau sebagai peniaga mengajak orang untuk menyimpan emas, tak perlu menjual. Ada yang simpanan sendiri ni tak perlu pun, kalau kata nak jual stok sendiri tu tak ada masalah lah, tapi program kita lebih kepada referral. Referral ni mengajak orang untuk menyimpan emas dengan Mim, maka sistem kita ada capture pelanggan itu, data pelanggan itu di bawah Encik Borhan, dan insentif akan dikira secara automatik di dalam sistem. Jadi kalau untuk maklumat lanjut, sebenarnya kita nak jemput tuan-tuan, kita ada seminar kita di HQ 4 hari bulan nanti, hari Sabtu hujung minggu ni. Siapa yang berada di sekitar Lembah Kelang, kita jemput datang ke HQ kita section 13 Shah Alam. Hari Sabtu. Jadi datang, dengar seminar, tanya berkenaan dengan emas, faham dulu tentang emas. Macam Cik Borhan cakap tadi, dah kena brainwash dulu. Bukan brainwash ni bukannya benda yang maksudnya lebih kepada faham tentang emas, kenapa kena beli dan sebagainya. Bila dah faham tu, barulah sesuai untuk simpan. Barulah kita nampak memang macam Cik Borhan sendiri simpan dengan konsisten. Itu yang paling penting. Pergilah mana-mana cikgu pelaburan pun, antara perkara yang dia tekankan adalah simpan dengan apa? Buatlah apa pun mesti konsisten. Dalam Islam kita ada istiqamah, insya-Allah. Dan insya-Allah Encik Borhan pun dah mula mengajak anak-anak beliau semua yang masih lagi muda. Ini satu, orang kata, berita baiklah juga kepada anak-anak muda di luar sana kan. Jomlah sama-sama kita menyimpan bersama dengan emas kan. Kadang-kadang bila kita tak simpan tu, kita tak tahu, tak nampak. Jadi ada tak masa yang Encik Borhan luangkan, mungkin berkongsi cerita dengan mereka yang datang makan mi kari ke, ataupun ada buka sesi bersama dengan Encik Borhan ke, nak cerita pengalaman bersama dengan Mim Gold? Sebenarnya saya selalu macam buat tadi seminar. Jadi bila dapat seminar, orang tahu, orang akan datang ke kedai. Betul kamu buat. Diorang tak nampak sebenarnya. Kita cerita kadang-kadang diorang kata main cerita kan. Bila kita bawa benda, diorang terkejut. Oi, betul apa buat. Lagi satu, Min ni kita beli nyata. Beli ada. Setengah-setengah syarikat tu kita takut beli simpan dulu. Dan tak tahu ada tak? Tak tahu kan. Jadi sekarang ni banyak produk dia keluar pun baru-baru, produk dia macam-macam. Dengan macam ni sekarang ada birthday kan. Jadi alhamdulillah saya syorkan pada semua peniaga-peniaga, tak kira tepi jalan ke, restoran ke, insya-Allah cubalah berjinak-jinak dengan gold bar. Kita mula simpan dulu sikit-sikit. Betul. Apa kata, insya-Allah macam Encik Borhan juga, setiap bulan potong RM50 saja. Boleh sebenarnya. Maknanya satu kita ada 4 orang 200. Lebih daripada boleh kan? Boleh, masya-Allah. Cuma kena konsisten dan disiplin, mak kata Encik Afiq, insya-Allah. Baiklah, kata-kata akhir daripada Encik Afiq, dan sekali lagi kita war-warkan hari Sabtu ini
di seksyen 13 HQ kita, Shah Alam. seksyen Ya. 13 Shah Alam. Dan akhir sekali tuan-tuan, untuk apa-apa saja yang berkenaan dengan pelaburan atau kewangan, make sure dapatkan info yang betul lah. Ya. Sekali lagi, kita di Mim Gold, kita memang mengalu-alukan tuan-tuan untuk datang sendiri, tengok HQ kita, tengok emas, pegang emasnya. Sebab macam Encik Burhan cakap tadi, dari segi sudut syariahnya, kita menjual item fizikal sahaja dan transaksi, bayar dapat emas. Itu jaminan kita. Walaupun orang kata apa, beli secara online, kita bagi jaminan ada wujudnya emas tu. Jadi orang kata apa, datang sendiri tengok. Macam hari tu kita dapat request, ada seorang customer ni dia nak beli 60 keping dinar. Masya-Allah. Dia call, dia kata saya nak datang, saya nak beli. Dia tanya ada stok tak? Saya cakap ada. Datang, dia kata saya nak tengok dulu dinar tu. Ya, kita memang sebagai penjual, kita kena tunjukkan memang bukti stok fizikal tu ada, supaya bila dia bayar, dia terus boleh ambil. Jadi menyenangkan hati semua pihak, sebab transaksi emas ni memang dia melibatkan, orang kata apa, muamalat yang kena patuh pada syarak, insya-Allah. Jutaan terima kasih kepada Ketua Pegawai Eksekutif sekali lagi Encik Muhammad Afiq Ahmad dan juga Encik Burhan Muhammad Yatim, peniaga dan juga partner Circle Mim Gold. Terima kasih sudi hadir pagi ini dan memberi inspirasi, semangat kepada kita di luar sana, terutamanya kepada para peniaga yang mendengar pagi ini. InsyaAllah mudah-mudahan terbuka pintu hati untuk, yalah, ada keuntungan tu bukanlah bermakna untuk kita sesuka hati membelanjakan keuntungan tersebut. Simpan-simpanlah, beringat sama di masa-masa yang akan datang. InsyaAllah jumpa lagi selepas ini tentunya dalam Assalamualaikum An-Nisa.